TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven selaku host anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka dan apabila anda keluar daripada rumah. Bila keluar tu pastikan keluar untuk urusan penting sahaja dan juga kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer, gunakan aplikasi My Sejahtera untuk scan QR code di mana-mana saja anda pergi. Dan selain daripada itu, kami dah masuk dah bulan kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan kita pada 31 Ogos 2021. Dan oleh itu, kibarkanlah jalur gemilang kita. Tapi soalan yang sangat penting pula untuk hari ini, apakah topik untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu matematik tambahan. Dan siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Nur Syazana binti Kamarudin daripada SMK Puteri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Hai Sean. Okey, sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP, Cikgu? Boleh Sean. Jom boleh. kita ke meja. Di atas meja kita ada botol gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Silakan Cikgu. Okey. Saya pun sekali. Okey, baiklah Cikgu, kita kena sentiasa ikut SOP Cikgu. Seperti yang anda nampak di rumah tu, kami ataupun jarak di antara kita tu adalah 1 meter. Berdua-dua pun memakai pelitup muka. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita teruskan, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu lagi sekali kepada murid kita yang sedang menonton. Baik, nama saya Cikgu Nur Syazana binti Kamarudin. Saya mengajar di SMK Puteri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Cikgu dah ajar berapa lama dah, Cikgu? Tahun ni tahun ke-10. Tahun ke-10. Okey, baiklah Cikgu. Dan untuk hari ini bukan kita berdua saja kan, Cikgu? Ya, betul. Kita ada kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Mereka adalah daripada SMK Puteri Titiwangsa dan juga SMK Seri Ampang, Kuala Lumpur. Ya, okey. betul. Sila kenalkan diri anda apabila saya sebutkan nama anda. Ya, kita mulakan dulu dengan Syavita. Selamat sejahtera semua. Saya Syavita Kanagaratnam dari SMK Puteri Titiwangsa dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Okey, terima kasih Syavita. Seterusnya kita ada Sahana. Selamat sejahtera, nama saya Sahana dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Haikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Yuri Azhar dari SMK Seri Ampang. Cita-cita saya nak jadi seorang accountant. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Alisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alisha Atira Nizam binti Abdul Azim. Saya bersekolah di SMK Puteri Titiwangsa. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang ahli forensik. Wow, okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Ryan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Ryan Lim dari Sekolah SMK Seri Ampang. Cita-cita saya ialah jadi seorang marine biologist. Alright, dan terakhir kita ada Effie. Selamat sejahtera semua. Saya Chin Ifai dari Sekolah SMK Seri Ampang. Boleh panggil saya Ifai. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang engineer. Okey, terima kasih. Dan kita dah berkenalan pula, sudah berkenalan dengan murid kita. Dan saya sebenarnya nak dapatkan pendapat mereka berkenaan dengan topik kita hari ini. Mungkin saya boleh tanya Ryan, apakah pendapat anda? Saya suka dengan tajuk ni kerana ia berkait rapat dengan subjek sains, terutamanya apabila melakukan eksperimen. Kita dapat lihat ralat yang daripada dapatan eksperimen serta ralat tersebut dapat diperbaiki. Okey, agak menarik jugalah aplikasi untuk topik kita hari ini. Mungkin saya nak tanya Alisha juga. Apakah pendapat anda? Okey, pada pendapat saya suka dengan tajuk ni sebab tajuk ni dia mudah untuk faham sebab dia libatkan graf, kira kecurunan, pintasan Y dan markah bagi soalan bab ni pun tinggi. Oh, okey. Terima kasih Alisha.
Dan soalan seterusnya pula saya nak tanya cikgu pula ya. Apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar matematik tambahan tingkatan 4. Ya. Tajuk dia adalah hukum linear. Hukum linear. Ya. So, maksudnya biasa murid-murid dah belajar di tingkatan 4. Cuma hari ini kita akan fokus untuk menjawab soalan berkaitan dengan hukum linear. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, saya nak berehat sekejap. Boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jalur gemilang di bawah naunganmu. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nur Syazana untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik tambahan. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Boleh. Terima kasih Sean. Okey. So seperti yang saya dah bagi tahu hari tu pula tadi, tajuk kita adalah hukum linear. Ya. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang hukum linear ni, saya akan terangkan dulu kat mana guna hukum linear ni sebenarnya. Ya. Okey. Sebagai contoh, tengok graf yang saya buat ni, kan tak berapa cantik kan. Yang ini cantik lekuk dia. Sampai kat sini dia macam ada tak berapa cantik sikitlah lekuk dia tu. Ya, cikgu. Jadi yang tak cantik tu maksudnya ralat. Macam mana kita nak perbaiki ralat tu? Dalam bentuk lekuk macam ni susah kita nak baiki sebab susah nak nampak. Ya. Jadi apa cara dia? Kita jadikan dia garis lurus. Bila garis lurus kita akan nampak titik-titik yang tidak kena tu, itulah ralat yang kita kena perbaiki. Itu guna dia. Alright. So kita akan pergi apa yang perlu kita mahir untuk jawab soalan tajuk hukum linear. So yang pertama, masa tingkatan 1 kita dah belajar persamaan linear. Tingkatan 2 kita dah belajar koordinat, graf fungsi dan juga kecurunan garis lurus. Tingkatan 3 kita dah belajar garis lurus dan tingkatan 4 dalam tajuk matematik tambahan kita dah belajar indeks, set dan logaritma. Kena mahir semua ni lah. Baru kita boleh jawab soalan hukum linear ni dengan baik. Okey. So sebelum saya pergi kepada soalan, kita lihat dulu dekat sini apa yang ada dalam tajuk hukum linear ni. So apa yang perlu kita tahu, macam saya kata tadi lah Sean, graf tu tak cantik. Kita nak tahu ralat dia dekat mana. So kita kena jadikan dia garis lurus. Okey, so yang ini kita panggil dia hubungan tak linear. Bila kita dah luruskan graf tu, dia akan jadi hubungan linear. So daripada hubungan tak linear, nak pergi kepada hubungan linear, kita kena manipulasilah persamaan tu. Ada 8 manipulasi, kita boleh tambah, kita boleh tolak, kita boleh darab, kita boleh bahagi, kita boleh guna set, kita boleh guna log dan kita boleh terbalikkan pecahan. Boleh. Okay. Tapi tengok kesesuaian lah. Ya. Alright. So, bila kita sebut hubungan linear, perkataan linear tu sendiri, kita dah belajar masa tingkatan 3, garis lurus. Okey, saya nak tanya seorang lah. Alisha, saya nak tanya, apakah bentuk kecurunan bagi hubungan linear ni? Perkataan linear tu sendiri. Y sama dengan mx plus c. Okey, betul. Hubungan linear iaitu Y sama dengan mx tambah c. Apa beza dia? Kita tengok daripada graf ni semua Y kecil, X kecil. Yang hukum linear ni semua Y besar, X besar. Itu je beza dia. Kenapa kita guna besar dan kecil? Sebab kita nak bezakan Sean. Yang lama adalah Y kecil. So macam mana saya nak bezakan graf baru? So kita buat dia Y besar dan X besar. Satu lagi, kadang-kadang bila kita dah tukar dia kepada hubungan linear, dia jadi tak cantik. Kadang-kadang dekat sini dia jadi 1 per Y ataupun dia jadi X per Y, so tak cantik. Jadi bila kita nak tulis banyak-banyak persamaan tu dekat sini, nanti semua orang pening. Terus semua tak nak jawab soalan nanti. Ini bagaikan dia macam mewakililah ke semua nombor yang tak cantik tersebut. So kita letak dia besar. Kalau kita tak kecil, sama pula dengan garis lurus yang sebelum ni kita belajar. Sedangkan yang ini adalah hukum linear. So Y dan X kita tahu dia mewakili paksi X dan paksi Y. M pula, saya nak tanya siapa Haikal, M mewakili apa Haikal? Kecurunan. Yes, betul. Bagus. M adalah kecurunan. C pula Haikal, satu lagi. C adalah pintasan Y. Yes, very good. Ada pintasan Y dan X besar dan Y besar adalah paksi X dan Y yang baru. Okey. Apa lagi yang perlu kita tahu? Okey, garis lurus penyesuaian terbaik ataupun kita sebut best fit lah. Macam tu dalam BI dia best fit. So, apa ciri-ciri garis lurus penyesuaian terbaik? Yang pertama, ia menyambungkan ke banyak titik yang diplotkan pada graf. Yang kedua, titik-titik yang terletak pada garis lurus penyesuaian terbaik itu bertaburan secara seimbang. Okey, apa benda yang saya cakap ni sebenarnya kan? Okey, kita tengok contoh.
Alright, kita tengok graf yang pertama. Kita lihat garis lurus ni kena kebanyakan. Seberapa banyak yang dia boleh kena lah. Ya. Kita tahu, kita lihat kita ada 5 titik. Dia kena tepat 3 titik. So banyaklah tu. Dan satu lagi, apa maksud bertaburan secara seimbang tu, kita tengok. Yang tak kena, satu dekat atas, satu dekat bawah. Seimbang lah. Dia tak boleh atas tu lebih banyak daripada yang bawah. Ya. Itu bukan best fit nama dia. Itu bukan penyuaian yang terbaik. Ini maksudnya yang terbaik lah. Kita tengok yang kedua. Dia kena kebanyakannya, cuma dia tak bertaburan secara seimbang. Tengok yang atas ni kita ada 1, 2, 3, 4. Oh. Yang bawah ada 1 je. Kan tak seimbang tu. Ya. Jadi dia bukan garis lurus penyuaian yang terbaik. So bila berlaku macam ni, kena buat balik lah. Lukis balik. Okay. Itu. Alright. So kita dah tahu apa konsep yang dalam hukum linear ni. Now, boleh kita pergi kepada soalan, Sean? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, mari kita tengok soalan. Okey, contoh soalan 1. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak Q per X. Satu garis lurus diperolehi dengan memplotkan XY melawan X kuasa 3. Cari nilai H dan Q. Alright. So, dekat sini kita keluarkan dulu persamaan yang dia bagi. Okey. So, kita tengok pada paksi Y ni. Paksi Y kita adalah XY. Okey. Persamaan yang dia bagi adalah Y. Okey. Yang belakang ni pula X kuasa 3. Yang ini X kuasa 2. So, macam mana saya nak samakan dia? So, tak payah pening. Kita tengok kepala dia dulu. Kepala dia yang mana? Kepala dia yang Y ni lah. Jangan pening-pening tengok, ada Y, ada X. Macam mana nak samakan kedua-duanya sekali? Kita samakan satu je dulu. Okey. Ambil kepala saja dan yang belakang akan ikut sekali. Okey. So, kita tahu paksi Y kita adalah XY. Yang ini adalah Y. So, saya nak tanya siapa macam mana nak jadikan dia XY? Saya tanya Ryan lah, Ryan. Macam mana saya nak jadikan Y ni XY? Tambahkan X kepada kiri dan kanan. Okey, betul. Ataupun kita boleh darab keseluruhan persamaan tu dengan X. Kita darabkan semua. Yeah. Okey. Ryan, lepas kita darab semua dapat apa, Ryan? XY sama dengan 2X kuasa 3 tolak 9X per X. Okey, alright. Q ya, Ryan, bukan 9. Dia confuse pula 9 dengan Q. Okey. Alright. So, dekat sini kan kita permudahkan. Yeah. Okey, X dengan X kita boleh permudahkan. So, kita dapat XY sama dengan 2X kuasa 3 tolak Q. Cuba tengok. Sama dah kan? Kan dah sama? Ya, cikgu. Kita samakan satu je. Kepala je. Yang belakang akan ikut. Okey? Alright, so kita pergi kebalik kepada konsep Y sama dengan MX tambah C. So, yang belakang ni, XY ni adalah saya punya Y besar. Dua ni saya punya M yang mewakili kecurunan. Yeah. X besar saya adalah X kuasa 3. Dan C dan negatif Q ni adalah C. Saya punya pintasan C. Ini yang cikgu sebutkan tadi lah, nak nampak dia, nak cantikkan dia sikit. Yeah. Supaya tak nampak lah, bukan dia nampak buruk, tapi yang ni lebih senang untuk difahami lah. Ya, lagi mudah daripada bentuk ni, kan dah pening tu. Yeah. Kan ni lagi simple kita tengok. Alright. So kita tengok soalan dia nak cari nilai H dan Q. Okay, so dekat mana nilai H dan Q tu kita lihat. Dia dah bagi 2 titik. So kita kena gunakanlah apa yang dia bagi. So kita ada titik H 13 dengan 3. Alright, so 3 ni sebenarnya pintasan ni dia ada koordinat sebenarnya. Okey, saya nak tanya siapa okey, Sahana. Berapa koordinat pintasan ni? Pintasan C saya bagi graf ni? Yang koordinat 03 ke cikgu? Ya, betul. Okey, untuk 0 dia paksi X kuasa 3, dan untuk 3 dia paksi Y, XY. Okey, betul. Okey, so kita tahu daripada koordinat 03 ni, 0 ni X kuasa 3 punya. 3 ni XY punya. Ya. Sebab ini paksi X punya, ini Y punya. Cuma kita tak adalah pakai Y biasa dah. Kita tengok yang kita punya persamaan yang barulah. Okey. Lepas tu kita masukkan dalam persamaan kita. Okey, ni persamaan yang kita dah permudahkan tadi. Saya masukkan. So nampak saya gantikan XY saya dengan 3, X kuasa 3 saya dengan 0. Okey. Lepas tu kita permudahkan. So kita dapat 3 sama dengan negatif Q. Permudahkan lagi, kita dapat Q sama dengan negatif 3. Selesai nak cari nilai macam Q. tu je ke? Macam ni je. So macam mana nak cari nilai H pula? Tadi kita dah ganti dengan 03 kan? Yang kita tak pakai H13. Yang itulah kita gantikan. So H ni X kuasa 3 punya, 13 XY punya. So sama juga kita gantikan balik dalam persamaan yang kita dah permudahkan tadi. Ni saya ganti 13 saya adalah XY.
H adalah X kuasa 3. Q pun kita dah ganti. Kenapa kita dah dapat daripada yang atas ni? Kita ganti balik. So kita, ni dah nampak linear biasa dah ni. Kita permudahkan, ni dah nampak linear biasa. Kita dah jumpa. Okay, saya tak payah cerita lanjut lah yang linear ni. Semua dah mahir. So kita terus cari nilai H sama dengan 5. So selesailah. Kita dapatlah cari nilai H dan juga nilai Q. Macam tu saja. Alright, so kita tengok contoh yang kedua pula. Alright, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh Y sama dengan K per 5 kuasa X. Satu garis lurus diperolehi dengan memplotkan graf log 10Y melawan X. Dia ada dua soalan. Soalan yang pertama, ungkapkan Y sama dengan K per 5 kuasa X dalam bentuk linear. Yang B, dia nak cari nilai K. Biasanya murid, bila dia nampak log je, sudah. Dia dah panik. Kan? Bila dia panik, dia gabra, dia blur, dia tinggal. Padahal sebenarnya konsep dia mudah saja. Apa-apa pun, kita keluarkan dulu persamaan asal. Okay? Lepas tu baru kita tengok graf kita. Alright? Yang Y ni, ini yang asal. Dekat graf kita adalah log 10Y. Saya dah kata tadi kan, samakan kepala dulu. Kita samakan Y dulu. So, daripada Y ni, macam mana nak jadi log 10Y? Siapa ya saya nak tanya? Ifai lah, Ifai. Macam mana saya nak dapatkan log 10? Darabkan persamaan itu dengan log. Yes, betul. Kita bagi log kiri dan kanan. Dua-dua kita bagi. Dia macam ni lah, Sean. Kalau kita bagi gula-gula kat kawan sebelah, kawan sebelah ni takkan tak bagi. Kecil hati dia kan. So, kita bagilah kiri dan kanan. Adil. Matematik pun nak kena adil kan? Alright. So, sampai sini, ini kita kena tukarlah kepada kita ikut hukum log. Okay. Hukum log kata, bila bahagi dia akan jadi apa? Elisha, kalau hukum log, bahagi dia akan jadi apa kalau ikut hukum log? Kalau ikut hukum log, dia akan jadi negatif. Okey, betul. Negatif ataupun kita tolakkan dia. So, kita dapat log 10Y sama dengan log 10K tolak dengan log 10, 5 kuasa X. Yang ini pun masih lagi belum permudah. Kita masih lagi guna hukum log. Hukum log kata apa kita boleh buat? Kita bawakan X tu ke depan. Sudah macam dah nak jadi dah kan, Syam kan? Macam dah nak jadi. Macam dah nak dia dah tu. So, apa perlu kita buat? Kita keluarkan dulu. Y besar sama dengan MX besar tambah C. Okay, now kita compare. Y dah dengan Y. M ni tak mana tak tahu. X ni, ni dekat sini. Dia dekat belakang pula. Sebenarnya kedudukan dia dekat depan patutnya. So, kita bawa lah dia ke depan. Barulah dia jadi bentuk yang kita nak. Okay. So, sampai sini kita tahulah. Ni dah jawab lah soalan A saya. Macam tu je? Ya, ini Y besar saya. Yang ini X besar saya. Yang ini saya punya kecerunan. Yang ini pintasan. Dah dapat. Selesai. Soalan A kita dah jawab. Soalan B, cari nilai K. So, sama juga kita ambil daripada titik yang dia bagi. Dia dah bagi satu dah. Tak payah pening-pening nak pakai titik mana. Dia dah bagi. So, kita guna saja. So, kosong ni siapa punya? Siapa pula saya nak tanya? Syavita, tolong saya. Kosong siapa punya? Negatif 2 siapa punya? Kosong X punya dan negatif 2 nilai log 10Y punya. Okey, betul. Kosong X punya, negatif 2 log 10 punya. Dah tahu siapa punya, kita masuklah dalam persamaan kita. Kita gantikan dia. Alright, so saya gantikan log 10Y saya dengan negatif 2, X saya dengan kosong. Okey. So, log K akan kekal lah. Log 10K ni akan kekal sebab tak ada apa-apa kita nak ganti kan? Alright, so kosong darab log 10, 5. Kosong lah, tak ada nilai. Okay, so kita dapat negatif 2 sama dengan log 10K. Sampai sini biasa murid tinggal ni lah kot jawapan dia. Tapi sebenarnya tak boleh sebabnya kita masih lagi ada log. Soalan nak K saja, dia tak nak pun log tu. Ya betul. So macam mana saya nak hilangkan log tu? Haikal, macam mana saya nak hilangkan log ni? Apa yang patut saya buat? Pindah dia jadi apa? 10 kuasa negatif 2. Yes, betul. Kalau ikut hukum log, kita pindahkan 10 tu pergi belah sana, dia tolak negatif 2 tu naik atas. Dah lah pergi rumah orang, tolak pula orang tu naik atas je tak? Suka hati dia je. Okay? So sampai sini jangan tinggal macam ni. Ni tak habis lagi. Permudahkan. Tekan kalkulator, kita akan dapat K sama dengan 0.01. Itulah dia. Kan kita dah jawab soalan A, soalan B. Alright, kita tengok contoh 1 dengan contoh 2, dua-dua ada persamaan. Macam mana pula kalau dia tak bagi langsung persamaan? Contoh yang ni. Dia bagi macam ni je. Rajah di bawah menunjukkan graf X kuasa 2 per Y melawan 1 per X. Ungkapkan Y dalam sebutan X.
Tak ada persamaan pun dia bagi. Dia murid dia nampak lain sikit ni, dia dah jam lah. Okey? Jangan risau, jangan panik. Keluarkan persamaan asas kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Keluarkan yang tu dulu. Okey? So kita tengok kita punya paksi. Y besar saya, inilah dia. Dah ada. Maklumat dah ada. Okey? Alright. Next kita ada X besar. X besar dah ada. Benda semua dah ada. Okay, kita gantikan dulu. Dah ada So now, kecerunan. Ni M ni kecerunan Macam mana kita nak cari kecerunan? Kita dah ada 2 titik. Alright, daripada 2 titik ni kita cari dia punya kecerunan. Okey. Ryan, saya nak tanya, apa formula untuk kita cari kecerunan? Y equals MX plus C. Okey, betul. Bukan. Itu garis lurus kecerunan. Oh, kecerunan. Kecerunan. X kuasa 2 per Y sama dengan M bracket 1 per X tambah C. Alright, okey. Ini kita dah belajar masa tingkatan 3 tingkatan 2, sorry. Kita dah belajar. Kita ulang balik je. Okey. Alright, so mana satu X1, mana satu Y2, kita sendiri yang tentukan. Sean nak mana? Katalah nak sini X1, ni Y1 pun boleh. Kalau nak ni X1, Y1 pun boleh. Kita fleksibel. Pilih je. Okey, katakanlah saya pilih. Yang ni saya punya X1, Y1, X2, Y2. So, kita masukkan dalam persamaan. So, kita dapatlah kecerunan kita adalah 3/2. Okey, kecerunan dah dapat. Sekarang ni apa lagi yang tinggal? C. C tak perlu kira kita dah nampak ni. Dia pintas dekat Y sini. Kita nampak dia pintas dekat negatif 5. So, nilai C saya adalah negatif 5. Okey? So, terus ganti. Masukkan. So, kita dapat X kuasa 2 per Y sama dengan 3/2 darab 1 per X tolak 5. Alright. So, macam mana pula? Soalan tak habis lagi. Soalan nak ungkapkan Y. Kita ada X per Y. Okay. So, apa nak buat? Kita pindahkan Y tu. Okay. Kita pindahkanlah. Macam saya kata tadi, Sean. Kita dah bagi sebelah. Kenalah bagi kawan sebelah lagi kan. Dia tengok kecil hati. Kita bagilah sama rata. Right. Ni maksudnya darab bukan bagi-bagi sesuka hati je. Dia dah darab. So, kita dapat X kuasa 2 sama dengan 3Y per 2X tolak 5Y. Tak habis lagi, kita masih ada lagi pecahan. Kalau saya lah, saya suka elakkan pecahan. Ya, cikgu. So, sama juga, kita bagi kiri dan kanan. Kena adil. Okey? So, kita akan dapat... Kita bagi sama rata, cikgu? Ya, sama rata. Kalau sini bagi 2 gula-gula, sini pun kena bagi 2 gula-gula. Adil. So, kita dapat 2X kuasa 3 sama dengan 3Y tolak 10XY. Kita nak Y saja. So, apa perlu kita buat? Kita faktorkan Y tu. Okey? Saya keluarkan Y. So, yang tinggal adalah 3 tolak 10X. So, saya nak Y je ni. Yang ni kita tak nak. Kita bawa lah dia pergi sana. Tak nak kan? Campak. Macam tak ada habis makan, tak nak buang. Macam tu. So, kita dapat jawapan akhir kita adalah Y sama dengan 2X kuasa 3 per 3 tolak 10X. So, kita dah lengkap lah untuk jawab soalan ini. Maknanya kita dah jawab dah soalan berkenaan dengan log. Yang ada log 10 yang dah diberikan dia punya persamaan dia dan sekiranya tidak diberi persamaan tetapi diberikan graf dan kita dah selesai dah untuk menjawab soalan tersebut. Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan cikgu kita pada hari ini, Cikgu Nur Syazana daripada SMK Puteri Titiwangsa untuk mata pelajaran Matematik Tambahan. Sebelum kita dah selesai untuk jawab 3 soalan, jom kita ke soalan yang seterusnya. Silakan cikgu. Terima kasih Sean. Tadi kita dah tengok soalan yang tak ada lukis graf. Okay? So, kali ni kita pula nak lukis graf. Tadi graf dah dibagi, sekarang kita nak lukis graf. Okey? Alright, saya tak payah baca panjang-panjang lah ya. Saya cerita yang ni lah. Tasya pemboleh ubah ini dihubungkan oleh persamaan. Okey, ini persamaan kita. Dia dah bagi dekat situ. Alright. Dengan keadaan H dan K ialah pemala. Alright, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah U dan V yang diperolehi daripada eksperimen tersebut. Okey, untuk soalan ni dia ada beberapa proses. Proses yang pertama, kita kena bina jadual. Yang kedua, kita plot. Yang ketiga, kita cari kecerunan dengan pintasan. Dan yang terakhir, kita compare, kita bandingkan. Okey? Tapi katalah murid terlupa. Apa proses dia sebenarnya lupa? Jangan risau. Ikut sahaja soalan. Soalan tu sebenarnya dah ceritakan proses satu per satu. Oh, okey. Dah ada. Jangan kita panik pula. Tengok je soalan. Saya kata tadi yang pertama apa? Kita bina jadual. Dia dah sebut dah. Bina jadual baharu.
Kan dia dah bantu kita kan? So ikut saja. Dia kata 1 per U per 1 per V. Okey, kita buat dulu. Mana saya nak dapat 1 per U tu? Daripada sinilah nilai ni. 1 per U maksudnya 1 per 1.25. Okey. Yang 1 per V pula sama juga. 1 per 2.857. Macam tu. Okey, saya nak suruhlah orang lain nak jawab, takkan saya pula jawab kan. Okey, untuk 1 per U yang pertama ni, Syavita, berapa dapat? Tekan kalkulator 1 per U. 0.80. Okey, betul. 0.80. 1 per V, Syavita? 0.35. Okey, 0.35. Kalau kita tekan kalkulator, sebenarnya nilai dia panjang. Betul tak, Sean? Nampak betul, Sean tekan tu? Ada beberapa titik perpuluhan. Saya baru je nak tanya cikgu. Kita sebenarnya nak letak titik perpuluhan dia ataupun berapa banyak angka di belakang titik tersebut? Alright, sebenarnya boleh je tulis berapa banyak kita nak tulis pun. Katalah kalkulator tu bagi panjang nak salin semua pun tak apa. Cuma kita buang masa lah. Ya, betul. Sebab dalam nak lukis graf nanti, dalam graf kita boleh baca 2 tempat perpuluhan saja. Ya. So tak payah tulis panjang-panjang. Tapi bila tulis 2 tempat perpuluhan ni, pastikan bundaran anda betul. Proses pembundaran tu betul. Jangan silap bundar. Kalau silap bundar, salah lah. Dia dalam mat tak ada terter dia sama ada betul atau salah. Ya. Dia tak ada terter. Kalau nak buat 3 pun boleh, 4 titik perpuluhan pun boleh. 4 tempat perpuluhan pun tak apa, tak ada masalah. Okey, tapi dalam graf kita akan baca 2 sahajalah. Okey. Alright, so yang kedua pula kita ada 2.0 untuk U. V saya ada 0.625. Siapa pula belum lagi? Okey, Haikal. Berapa dapat? 1 per U 0.50. Okey, 1 per V? 1.6. 1.6. Okey, betul. Alright, terima kasih Haikal. Alright, so yang ketiga pula 3.0. Kita suruh Sean lah jawab. Okey Sean, 3.0 berapa dapat Sean? Okey, 1 per U. 3.0. 1 bagi 3.0 dapat 0 perpuluhan ataupun 0.33. Yes, betul Sean. Okey, last sekali 1 per V. 2.25. Okey, betul lah. Terbaiklah Sean. Alright, betul. Tepat sekali. So lagi 3 ni saya laju je lah. Okey. Sebab yang sama. Okey. Alright, so bila kita dah buat jadual ni, next step adalah, tengok soalan dia. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 pada paksi 1 per U dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi 1 per B. Lukiskan satu garis lurus penyuaian terbaik. Nampak? Dia dah guide kita dah. Nak kena buat garis lurus. Okey, berdasarkan titik yang kita bagi. Alright, kita buat dulu. Dia punya skala, dia punya paksi. Okey, sini saya nak tegur. Biasanya murid dia suka buat ni sampai ke hujung-hujung ni. Okey. Saya tak galakkan sebab ada ketika bila kita buat garis lurus tu, kita tak jumpa pintasan dia. Rupanya pintasan dia dekat bawah ni. Jadi bila buat tu, pastikan naik 1 ataupun 2 lah. Itu lebih baik. Ya. Untuk keselamatan. Kalau buat-buat tak jumpa, dah lepas tu kita kena padam balik. Dah buang masa. Jadi kita untuk keselamatan lah orang kata kan. Naikkan 1. Okey? Alright, so kita tahu paksi Y kita, paksi Y pula X besar saya 2 cm kepada 0.1. Tu dah 0.1, 0.2 sampai 0.8. Mana saya tahu sampai 0.8? Kita tengoklah yang atas ni. Maksimum adalah 0.8. Janganlah buat panjang-panjang pula. Dah buat pun boleh, tak ada masalah. Okey. Alright, 1 per V pula. Dia bagi 2 cm kepada 0.5. Tu dia. 0.5, 1.0, 1.5. Ini sifir 5 lah. Okey, murid-murid boleh sediakan kertas graf kita plot sama-sama. Kita buat bersama-sama. Okey? Alright, so yang pertama, jangan lupa tulis kita punya paksi 1 per V dan juga 1 per U. Alright. Ni pun saya nak pesan juga ni. Bila buat, pastikan pakai pembaris panjang. Okey? Pembaris panjang. Bawa dalam exam pembaris panjang ni. Selalu guna pembaris pendek. Bila pembaris pendek nak sambung, itu jadi 2 kali tu. Bila 2 kali, kita tak dapatlah Syam penyuaian terbaik tu. Ya, betul. Tak berapa cantik kan. Jadi bawa pembaris panjang. Belilah 1 berapa sen je kan. Belilah 1 untuk exam nanti. Okey, Bu. Alright, so kita plot. Yang pertama kita ada 0.8 dengan 0.35. So lebih kurang kat sini lah. Okey, situ. Alright. So katakanlah murid tak tahu. Dia macam tak tahu nak plot 0.35 ni kat mana sebenarnya. So ada cara sebenarnya. Alright, so kita tahu daripada kosong sini. Kalau Syam perhatikan kita ada 10 kotak kecil sebenarnya kat situ. Ya cikgu. Kan? Jadi kita kena carilah satu kotak kecil tu nilai dia berapa. Right, so kita bahagikanlah.
0.5 bahagi dengan 10 kotak kecil ni. So kita dapat 0.05. So satu kotak mewakili 0.05. Okay, now kita nak plot yang ni tak ada masalah. Sebab dia 0.1, 0.2 je. Yang 0.5 ni biasanya murid bermasalah. Alright, so apa nak buat? Okay, cuba Sean tekan dekat kalkulator. 0.35 bahagi dengan 0.05. Berapa dapat? Dapat 7 ego. 7. So 7 kotak kecil. Kita tanda tanda dapat 7. Dekat sana, ya. So cuba yang kedua pula. 1.6 bahagi dengan 0.05. 1.6 bahagi 0.05 32. So kita kiralah 0.5 sini. So 32 10 20 30 1 2. Situlah dia. Tapi jangan lama sangat tekan nanti kan buang masa pula kat soalan ni. So nanti bila exam laju sikit tekan. Okey. Alright, next kita ada 2.25. Alright, so kita ambil 0.33 2.25 dekat situ. 0.25 2.55. Kita plot sama-sama 0.21 dengan 2.75. Saya dah buat 0.17. Sinilah kurang dengan 2.9. Okey. Alright. Dah dapat dah yang tu. Alright, so next step apa nak buat? Kita buat garis lurus penyuaian terbaik. Apa syarat dia? Yang pertama, kena titik seberapa banyak yang mungkin. Syarat yang kedua, kena bertaburan secara seimbang. Okey. Sean, saya dah bagi kita graf kan Sean kan? Ada ibu. Kita bagi Sean, kita tengok dia buat garis lurus penyuaian terbaik. Jadi ke tidak tu? Okey, saya dah ada kat sini ibu. Yang murid-murid yang dah siap boleh tunjuk saya nak tengok garis lurus penyuaian terbaik tu macam mana rupanya tu. Okey, cikgu, saya akan gunakan pen marker cikgu supaya garisan dia nampak tebal sikit. Dalam exam jangan pakai pen marker dekat sini je. Hanya untuk apa ni? Untuk mereka yang menonton di rumah lah, mungkin tak nampak kalau guna pen nanti kan. Nanti sekarang kalau saya pakai pen marker habis semua orang pakai pen marker dekat exam. Tak boleh mesti pakai pensel. Lukis graf mesti pakai pensel. Pakai pen pun tak boleh. Kita tengok tu betapa gigihnya Sean menyambungkan dia. Kita tengok garis lurus penyuaian terbaik ni. Okey, go. Ini dia lah. Lebih kurang ego. Itu dia Sean punya graf. Alright. Yang lain, murid lain sama tak dengan Sean punya? Kita tengok mana yang lain ni punya graf ni. Boleh tunjuk? Dah siap? Betul. Alright. Terbaiklah korang ni. Tak sia-sia saya datang hari ni. Alright. Alright. Ni dia garis lurus penyuaian yang baik. Alright. Okay, very good. Terima kasih Tanya. Terima kasih Sean. Semua dengan bantuan cikgu lah. Macam tak tu. apa, kita belajar sama-sama. Saya pun masih dalam proses belajar lagi. Okay, so kita dah buat graf. So yang kedua kita kena cari dia punya kecerunan dan juga pintasan. Alright, so kita cari kecerunan dulu. Rumus kecerunan macam yang tadi kita guna tu. Okay, titik mana yang ambil? Titik mana nak ambil, pastikan kita ambil titik yang kena tepat atas garisan. Okay. Contoh yang tepat saya ambil yang ni lah. Yang awal dengan yang bawah sekali. Sebab tu yang tepat. So kita gunakan koordinat 2 tu lah. Alright, untuk cari kita punya kecerunan, iaitu 0.8 dengan 0.35, 0.17 dengan 2.97. Itulah dah. Kita masukkan nilai tu dan kita dapat nilai kecerunan kita adalah negatif 85.21 ataupun kita bagi dalam point. Dua-dua boleh. Fleksibel. Nak bagi pecahan boleh, nak bagi dalam point pun boleh. Okey. Alright, next kita sambung. Kita nak cari pintasan pula. Okay, inilah pintasan dia. Kita boleh dapat terus 3.55. Jangan risau sekiranya murid punya pintasan tu tak sama dengan saya. Itu biasa sebab kadang-kadang bila kita lukis tu mesti ada error sikit. Jadi kalau berbeza sikit tu tak ada masalah. Ya cikgu, saya punya 3.6 cikgu. Pun boleh, tak ada masalah. Dia terima. Itu yang bestnya tajuk ni. Dia bukan rigid. Jawapan dia okey mesti 3.55. Tak. Kita ada julat dia. Ya. So jangan risau. Katalah boleh cek kenapa jawapan kawan lain jangan risau. As long tak berapa jauh sangat. Okey. Okey. Alright, selepas tu kita tengok soalan C pula. Dia kata cari nilai U apabila V sama dengan 0.541. Okey, yang ini biasanya murid dia terus ambil tau Sean kat sini. Dia terus ambil nilai V ni. Sebenarnya salah sebab kita adalah 1 per V, bukan V. Okay, apa nak buat? Kita kena improvise dululah. Ya. Ikut persamaan. Kita buat 1 per 0.541, kita dapat 1.85. Baru kita cari pada graf. 1.85. Alright. Kita tarik dia ke bawah. Dekat situ. So kita dapatlah jawapan dia dekat situ 0.43. Okey. Alright, tapi itu 1 per U. Soalan nak U. Improvise lagi.
manipulasi lagi. Tu jadi macam itulah 1/0.43 kita dapat 2.336. Okey, tu soalan C1. Soalan C2 pula kita ada H dengan K. Alright. So apa nak buat dekat sini? Gunakan persamaan. Dekat sinilah kita kena manipulasikan kita punya persamaan. Alright, persamaan kita adalah V per H sama dengan U per 2K tambah 9U. Okey, so Y besar saya adalah 1 per V. Okey, tengok balik Y besar kita. So macam mana nak dapat 1 per V? Siapa tahu? Sahana, macam mana saya nak dapatkan 1 per B daripada persamaan ni? Apa perlu step pertama yang perlu saya buat? Saya rasa cikgu kena terbalikkan kiri dan kanan kot. Yes, very good Sahana. Betul. Alright, kita terbalikkan kiri dan kanan. Okey, supaya sama. Lepas tu kita pecahkan dia. Jadi macam ni. Pecahkan. Lepas tu kita boleh permudahkan U tu. Lepas permudah, kita dapat H per V sama dengan 2K per U tambah 9. Dah nak jadi dah tu. Dah nak jadi dah. Okay. So yang kita tak perlu sekarang ni H. Alright. So tak perlu. Apa perlu kita buat? Kita bahagikan semua tu dengan H. Right. Bila bahagi, letakkan H tu dekat bawah. Bukan dekat atas. Itu darab kat atas. Bahagi tempatnya dekat bawah. Okay. Permudahkan. Alright. X saya adalah 1 per U. Ingat ya. Dia ada kat sini ni. Dah ada dah. Dah cantik dah. Kita keluarkan dia saja. Ya. Okay. 1 per B sama dengan 2K per H kurungan 1 per U tambah 9 per H. Pak, saya dah keluarkan dah. Dia dah jadi dah. Y besar saya 1 per V. Kecurunan saya dah ada. X besar saya pun dah ada. Pintasan saya pun dah ada. Dah cantik. Okay. Dan apa perlu kita buat? Macam tadi lah Sean. Kita gantikan nilai. Kita banding. Yang ni saya ambil kecurunan. Mana saya dapat 3.55 ni? Dari graf tadi. Kita dah cari nilai C tadi pintasan. Kita compare. Ini barulah step terakhir untuk kita compare. So pindahkan. Kita dapat H sama dengan 2.535. Dapat dah H. Next kita nak cari K pula. Saya bandingkan ni lah. Sebab ni kecurunan. Saya bandingkan dengan nilai ni. Mana saya dapat nilai ni? Kecurunan kita daripada graf tadi. Kita dah dapat. Bandingkan. Okay. So H ni pula saya dah ganti. Kita dah dapat ni saya gantikan. Right. So ini permudahkan seperti biasalah. Kita dapat K sama dengan negatif 5.13. So, lengkap. Kalau macam ni, Sean, biasanya markah dia 10. Oh, yelah sebab kita ada banyak langkah untuk dibuat. So, kalau tak jawab tu memang sangat-sangat rugilah sebenarnya. Ya. Boleh ke kita tengok soalan seterusnya? Boleh ke? Boleh, alright. Okey, yang ini pula, konsep yang sama je, cuma apa yang membezakan dia, Sean, dia tak bagi persamaan. Suka hati dia je. Kan? Kejap bagi, kejap tak bagi. So, nak cari titik pun yang sama. Okay. Tak ada beza. Yang ni jadual baru ni pun sama. Saya lajukan saja sebab langkah yang sama. Alright. Sama juga kita plot juga titik dia. Alright. Kita plotkan titik, saya laju je sebab benda ni yang sama macam yang tadi. Okey, saya nak fokus kepada untuk cari persamaan tu sebenarnya. Okey. So ni garis lurus dia kita buat. So next step sama juga. Kita cari kecurunan dan juga kita cari pintasan. Okay. Yang ini pula Sean saya nak tunjuk. Saya pakai titik yang lain daripada yang lain. Macam tadi saya kata saya pakai titik yang kena kan? Ya cikgu. Ini saya tak nak pakai pula. Oh, boleh ke? Saya nak pakai yang ni. Nak ambil yang lain pula dekat atas titik dia kat atas garis lurus tu. Boleh ke? Boleh. Asalkan dia di atas garis lurus. Boleh pilih mana-mana titik asalkan di atas garis lurus. Okey. Kan fleksibel tu. Tak kisah, nilai dia akan sama. Okey, contoh saya pakai dengan 0 dengan 0.4 and then 2.0 dengan 2.45. Saya pakai dua titik ni. Saya dah tanda. Okey. So kita dapatkan kecurunan. Pintasan pun sama Sean. Kita boleh dapat terus daripada graf. Okey. So settle yang itu. Yang ini tak payahlah. Yang ini sama je. Kita dah buat konsep tadi. Kita nak buat persamaan Okey. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Alright. So ingat. Bila dia minta persamaan je, keluarkan persamaan yang asal. So kita ganti sebenarnya maklumat tu semua dah ada Sean. Ya cikgu. Kita dah ada. Y besar kita dah nampak pada graf tadi dia minta. Ya betul. M kita dah dapat pada graf juga. Ya. X besar pun dah ada. Pintasan pun kita dah dapat. So apa nak buat? Ganti je. Macam tu je. Benda dah ada. Jangan panik nampak tak ada persamaan lah. Dah sudah panik. Jangan panik. Benda dah ada. Kita ganti je. Cuma berhati-hati Soalan kata ungkapkan Y. Ini bukan Y, ini X per Y. Okey. So apa cara dia? Terbalikkan. Okey, hati-hati Bila nak terbalikkan, pastikan penyebut dia adalah sama. Oh ya. Kena samakan. So saya samakanlah darab dengan 8. Okey.
So saya dapat y x y, x per y sama dengan 41 per 40 x kuasa 2 tambah 16 per 40. Baru kita boleh combine. Dah combine baru kita boleh terbalikkan dia. Okey, ni saya terbalikkan. Yeah. Okey, so sekarang ni kita nak y saja. Kita tak nak x ni. Apa nak buat? Campak dia lah pergi sana. Campak je, Sean. Macam tu. Dia dalam keadaan bahagi ya. Bila pindah dia akan jadi darab. Darab tempatnya dekat atas bukan di bawah. Bawah bahagi. Situ je lah. Selesai. Kita dapat y sama dengan 40x per 41x kuasa 2 tambah 16. Selesai. Dia konsep dia sama je, Sean. Yang membezakan adalah soalan C tu. Sama ada dia minta kita bagi persamaan ataupun dia suruh cari pun boleh ubah. Itu je lah yang beza dekat sini. Okey, Aigo. Tak susah sebenarnya 10 markah nak dapat tu. Tak Cuma susah. mungkin murid akan rasa sedikit mungkin susah ataupun keliru sebab langkah-langkah dia adalah panjang. Tetapi kalau kita masih kekal kepada konsep dia iaitu y sama dengan mx tambah c tu, rasanya memang bolehlah digunakan, bukan boleh, memang patut digunakan juga untuk menyelesaikan masalah yang kita ada di sini. Yes, betul Sean. Ya, Apa-apa pun pegang, ikut je langkah. Soalan tu dia dah bagi kita proses dah. Kita ikut sahaja proses tu. Ya, betul. Alright. So, kita nak sambung ke macam boleh, mana? cikgu, kita boleh sambung. Boleh sambung. Alright. So, contoh yang ke-6 ni, saya tak nak cerita daripada yang awal ni. Saya nak fokus soalan yang nombor 2 ni je. Sebab soalan A, B, B1 ni, semua sama langkah dia macam tadi. Okay? Saya nak fokus yang B2 ni sebab dia lain sikit. Soalan dia apa ya? Cari nilai Y yang betul jika satu daripada nilai-nilai Y telah tersalah catat semasa eksperimen. Yang mana salah catat tu? Okey, agak-agak Sean lah. Yang mana salah catat? Tengok daripada graf ni. Seperti mana yang cikgu sebutkan tadi kan, garisan di luar garisan linear tersebut adalah ralat. Saya rasa yang garisan yang itulah yang titik yang tidak berada atau yang sangat jauh. Sini ni. Ya betul. Dia lah sebenarnya yang tersalah catat. Murid kalau nampak soalan pelik sikit ni dia dah alamak macam mana kan? Tak. Baca soalan betul-betul, perhatikan. So kita ada satu yang terkicir sini, lonely dia dekat situ. Okey. So apa nak buat? Kita tarik dulu. Baca dulu paksi X dia berapa. Jangan kena sampai dekat X tu dekat pangkal tu atas sikit sebab kita nak betulkan dia. Ini salah. Kita nak betulkan dia kena sampai dekat graf. Okey, sampai dekat graf. So kita tahu nilai X dia adalah 3.5. Saya tarik sampai sana. Okey, saya tarik dia sampai dekat sana. Baru kita nampak dan kita baca 21. Okey, tapi berhati-hati, paksi Y besar saya adalah XY. Soalan nak nilai Y. Biasanya murid, okey inilah jawapan dia. Bukan soalan nak Y, kita ada XY. Bagaikan perangkap cikgu, tapi bukan perangkap lah kalau kita baca soalan dengan betul. 10. Ya. Itulah. So, kita gantikanlah. X ni kita dah ada Mana dapat? Ni kita dah cari. Kita gantikan. So, 3.5 darab Y sama dengan 21. And then saya cari Y, bahagikan. Itu kita dapatlah jawapan Y itu adalah 6. Biasa yang ni lah Sean, biasanya dia akan terus inilah dia jawapan dia. Tak baca soalan betul-betul. Tajuk hukum linear ni sebenarnya kalau kita, dia macam ni lah saya kata. Jangan terlalu kalut nak jawab. Nampak, senang lah nak jawab kan. Jangan terlalu kalut, satu persatu. Baca soalan sikit. Kalau tanya saya, estimate saya untuk soalan ni biasanya dalam 15 minit lah paling lama pun. Jangan lama sangat. Kalau terlalu lama, soalan lain kita tak dapat jawab. Rugilah nanti. Yalah, betul. Kat situ. Alright, okey. Nak sambung ke boleh, macam mana Sean? Ni saya ada soalan untuk murid kita yang ada dalam talian. Semuanya okey ke? Dah boleh faham? Sepatutnya saya nak tanya soalan murid Ifai. Ifai kan sebab tadi saya salah sebut nama dia saya tersebut Effie. Maaf ya Ifai sebab tu dia tak senyum dari tadi okey tak apa. Tapi sebelum kita teruskan lagi, Ifai okey ke? Okey Okey, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021. Subjek kita ataupun mata pelajaran kita pada hari ini adalah matematik tambahan. Okey, cikgu, jom kita teruskan cikgu. Okey, alright. So, saya ulang balik, kita recap baliklah apa kita dah belajar hari ni. So, yang pertama kita dah belajar macam mana nak tukar daripada hubungan tak linear kepada linear. So, kita ada 4 proses tadi So, proses yang pertama, boleh ke saya nak minta murid jawab proses yang pertama? Boleh je, cikgu, boleh. Alright. So, proses yang pertama saya minta Sahana boleh jawab tak? Apa step pertama kita buat tadi untuk lukis graf? Kita kena catat dulu nilai
paksi X dengan paksi Y. Okey, kita kena catat. Maksudnya buat jadual yang baru. Macam mana nak buat jadual baru, tengok kepada soalan dia nak apa. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua pula, lepas tu kita buat apa? Ryan, kita buat apa pula tu Ryan? Lepas dah buat jadual tu, kita buat apa? Plotkan titik. Yes, kita plotkan titik. Lepas plotkan titik, kita buat garis lurus penyuaian yang terbaik. Ingat ya, ciri-ciri penyuaian terbaik tu ada dua. Yang pertama, dia mesti sambung semua titik seberapa banyak yang boleh lah. Mestinya taklah semua, kalau tak ada ralat lah pula kan. Lepas tu yang terakhir, mesti dia bertaburan secara seimbang. Okey, langkah ketiga. Apa langkah ketiga yang kita kena buat? Syafita, langkah ketiga. Lepas dah bina jadual, kita dah plot, lepas tu kita buat apa? Kita kena cari nilai kecerunan. Satu lagi, ada dua kita cari. Nilai kecerunan dan nilai pintasan Y. Yes, very good. So kita kena cari kecerunan dan juga nilai pintasan. Kecerunan guna formula yang Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Pintasan Y mana kita nak cari? Daripada graf. Boleh nampak terus. Itu yang saya kata, panjangkan lurus tu sampai lalu dekat paksi Y. So langkah yang ketiga. So langkah yang keempat pula. Langkah yang terakhir sekali. Apa kita perlu buat? Siapa pula nak panggil ni? Sean pilihlah seorang. Saya boleh pilih kot? Saya bagi Sean pilih hari ni. Okey, saya pilih Elisha kot sebab dia nampak macam dia boleh jawab. Oh, boleh jawab. Okey. Sebab dia senyum Ego. Dia senyum tu dia faham lah tu kan. Kita kena bandingkan. Yes, betul. Kita bandingkan persamaan yang diberi dengan graf yang kita lukis. Itulah langkah-langkah dia, Sean. Tapi kalaulah murid lupa, kita biasalah kan, soalan banyak, lepas tu kita lupa. So apa nak buat bila kita lupa? Baca saja soalan. Soalan tu akan guide kita proses by proses by proses. Ikut sahaja soalan. Ingat lagi, satu lagi pesan saya yang terakhir. Tolong ya anak murid semua dekat rumah dengan kat sini, bawa pembaris yang panjang ni untuk lukis graf garis lurus. Biasanya yang ni dia tak nak bawa ni, dia tak nak beli yang ni. Cikgu, yang cikgu pegang tu sama dengan saya kan, lebih kurang 30 cm lah. Yes, tapi tak payah nak panjang sangat 1 meter, tak payahlah. Yang itu kadang marah pula pengawal SPM. Terus, ni lebih ni. Macam tu. So cukup mesti bawa yang ni. Itu yang terbaik lah. Ya, cikgu. So saya rasa itu sahaja setakat ni. Tapi apa yang saya boleh kata, saya boleh setakat dekat sini lah. Apa yang kami dah ajar dekat sini, apa yang saya dah bagi kat sini, takkan, maksudnya dia takkan dengan kena sulami lah, kena sulam dengan latihan daripada murid sendiri. Kena buat latihan yang berterusan lah, Sean. Ya, betul. Bila buat latihan berterusan, so kita akan jumpa pelbagai soalan sebenarnya. Bila pelbagai soalan, baru kita nampak apa masalah soalan ni sebenarnya. Kalau kita tengok tadi, kita belajar ada persamaan, tak ada persamaan, lepas tu dia cari pula ralat. Sebenarnya boleh lagi, Sean. Dia boleh tanya lain juga. Dia boleh tanya, dia boleh minta lukis graf garis lurus pula satu lagi. Pun ada. Tapi masa suntuk takkan saya nak tunjuk kan. Jadi murid kalau boleh cari soalan, bentuk-bentuk soalan yang pelbagai lah dekat situ. Supaya nanti bila jumpa je masalah, kita akan lebih mahir. Dia bagaikan kita gunakan macam analogi lah. Kalau kita nak berlatih untuk berlari kan, kita naik bukit, turun bukit, itu adalah pelbagai cara untuk menaikkan stamina kita. Sama juga untuk matematik itu, kita carikan pelbagai soalan supaya kita mahir dalam topik tersebut. Dan sebelum kita berakhir juga, mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada pengajaran kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Okey, so untuk hari ini murid-murid semua, kita dah belajar hukum linear. Hukum linear ni ada dua jenis soalan. Yang pertama, dia tak suruh lukis graf, dia suruh kita bina persamaan ataupun tak ada persamaan. Okey. Dan dia bagi log lah. Biasa kalau tanya saya suka bagi log ni sebab murid saya macam log. Dia macam tu. Kita kena biasakan dia kan. So yang kedua, soalan yang kedua, kita kena lukis graf. Yang graf tadi tu 4 proses yang saya sebut tadi lah. Dan pastikan bila buat graf tu ni pakai baris panjang. Dan pastikan jangan risau, kita punya nilai tu mungkin akan berbeza dengan rakan yang lain, tapi pastikan tidak terlalu jauh. Specialnya tajuk ni itulah, Sean. Nilai yang tepat tu bukanlah kita bukan terima nilai yang tepat. Dia ada julat dia. So tak semestinya kita jawab yang tu, itulah jawapan kita. Tak. Jangan risau yang itu. Buat saja.
Rasa cukup dah kot, panjang dah tu saya cerita tu. Ya cikgu, baiklah cikgu. Terima kasih lagi sekali ya kepada Cikgu Nur Syazana atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan harap kepada mereka yang menonton sekarang dan juga kepada mereka yang ada dalam talian, harap ini membawa manfaat kepada anda semua untuk mahir dalam mata pelajaran kita matematik tambahan untuk topik kita pada hari ini, iaitu hukum linear. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada dalam talian. Kita ada Ifai, Haikal, Ryan, Sahina, Alisha dan juga Syavita. Terima kasih bersama kita, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM. Hai, nama saya Nur Ain Nadira, calon SPM 2018. Dan saya Nur Aina Jihad, calon SPM 2020. Dan hari ini kami akan share beberapa tips untuk pelajar skor matematik tambahan. So, tips yang pertama, kena buat latihan setiap hari daripada pelbagai jenis soalan. So, pelajar kena spend time buat satu hari dalam 5 soalan, dan juga soalan tu kena variasikan dari negeri-negeri lain, past years, trial SBP dan juga MRSM, supaya pelajar akan lebih biasa dengan pelbagai jenis soalan SPM. Tips yang kedua, kalau kita tak faham sesuatu topik dalam Maths, kita kena cepat-cepat tanya cikgu ataupun tanya kawan-kawan yang lebih mahir supaya kita tidak mudah lupa. Dan tips yang terakhir, kita kenalah kukuhkan basic dalam setiap topik supaya kita boleh jawab pelbagai soalan. Okay, sekian saja tips daripada kami. All the best to calon SPM 2021. Bye. Hai semua, saya Santia Maula Sundaram, bekas pelajar SMK Puji Titi Wangsa. Cara saya untuk dapat skor dalam Maths dan Maths ialah anda semua kena buat banyak soalan yang kualiti seperti soalan hebat. Seterusnya, saya akan terus tanya cikgu atau kawan jika saya tak tahu macam mana nak buat soalan tersebut. Saya akan pastikan saya buat soalan Maths setiap hari walaupun satu soalan. Akhirnya, yang paling penting ialah saya buat semua soalan trial SPM. Tips ini sangat membantu. So, all the best semua junior yang akan menduduki SPM tahun ini. Jangan putus asa, teruskan usaha anda.